Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tanda analis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari Sabtu, walaupun hari Sabtu semalam ada data yang menarik, cuma tu tak sempat nak share kan. Semalam tu ada kuartal urgent job sikit untuk dibuat. So apapun, untuk pagi ni Zul akan sharekan apa yang berlaku semalam dan apakah efek kita untuk long term, dan data ini juga support untuk kita mengatakan bahawa akan ada lagi net drop untuk Bitcoin, iaitu align dengan tu punya analisis. Kita akan ada possible untuk Bitcoin drop ke 14 ke 10k untuk kita punya bottom sebelum kita buat rally untuk naik balik. So pun lagi tu akan terangkan di chart dan juga tu akan beritahu apakah kuartal news semalam yang kuartal hot untuk semalam, dan kuartal ini adalah efek untuk kepada long term. Okey, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours, dan juga tengok apa yang akan berlaku lagi untuk performa untuk semalam, dan kita tengokkan current pergerakan market. So total market currently berada di kawasan 860 bilion. Tu berlaku sedikit peningkatan. Kemudian volume drop amat drastik. So walaupun hari Jumaat, tapi volume yang amat rendah, daripada 50 drop ke 40 dan drop kepada 38. So meaning kita akan tengok macam mana kuartal harga semasa nanti. BTC daripada 38.2 ke 38.1. So nanti kita tengokkan summary. Ethereum 18.1 ke 84, sedikit meningkat. So tengok secara rumusan semalam, tu total market increase banyak 0.67%, tak banyak pun. Kemudian volume drop lagi hampir 14%, daripada 50 ke 38%. Kemudian dominasi Bitcoin juga dropping sebanyak 0.07. So berapakah harga semasa untuk Bitcoin untuk pagi ni? So Bitcoin berada di 17k, seperti mana review pagi semalam diterangkan kita ada satu dua key level yang penting, support dan resistance. Kalau break itu boleh pergi ke 786, kalau breakout ke bawah kita boleh pergi ke 16.2. Nanti kita tengokkan balik di chart untuk double confirm kan. So inilah untuk Bitcoin 17k untuk hari tempoh semalam, iaitu dengan 0.68% saja. Untuk Ethereum hampir 1.3k dengan percentage naik 1.30. So lain-lain altcoin juga dijangkakan ada berlaku peningkatan, tapi peningkatan adalah mostly disebabkan kenaikan di Bitcoin, efek hampir 6%. So nanti kita akan tengok sikit di efek. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu. Tanpa buang masa lagi, kita akan pergi dulu ke chart untuk tengok apa yang berlaku. Nanti tu akan bukakan satu, tu nak tengok ke ruangan komen. Alright, ini adalah chart kita. So ini adalah chart Bitcoin. So Bitcoin currently sedang melakukan kejatuhan, so kenaikan. So sebelum tu pergi ke chart ni, tu nak share dulu apakah news penting ataupun news yang semalam nak sebut tersatu pagi ni. So news yang hot semalam, sebab apa kita ada yang ni, iaitu kita ada ni November job report, payroll raise by 263. So inilah summary untuk semalam. Nanti tu akan berikan detail. So untuk semalam kita ada non-farm payroll increase daripada expectation daripada 200 ke 263. Apa maksud ini? Benar-benar adalah kata bayaran gaji ataupun tu adalah meningkat. Kenapa meningkat tak bagus? Nanti tu akan terangkan. So employee rate still lagi sama 37. Average hour earning juga meningkat daripada expectation 0.3, tapi yang dapatlah 0.6. Every hour pun meningkat daripada 46 ke 5.1. So kenapa ini tak bagus? So kalau ikutkan kita sebagai pekerja, naik gaji mestilah bagus kan, tapi secara dalam keadaan semasa dengan ekonomi kita ada recession, dengan kenaikan gaji ni lah tak bagus untuk kita punya recession ataupun inflation. Disebabkan apa? Macam juga akan macam tu terangkan sebelum ini. Sekiranya semua orang ada gaji, kuartal gaji yang tinggi dan duit yang banyak di tangan, apa yang berlaku? Kita akan more spending. Bila more spending, walaupun harga yang mahal tu kita tak rasa, kita akan keep buy. So meaning apa yang berlaku? Dia akan memberikan demand yang tinggi, supply yang berkurangan. So meaning harga akan terus melakukan peningkatan. Bila harga terus berlaku peningkatan, ini indikator menunjukkan inflation akan terus melakukan kenaikan. So inflation bukanlah sesuatu yang bagus. Sebab apa? Bila inflation tu berlaku, kita akan adakan perlu naikkan interest. Bila perlukan naik interest, apa berlaku? Kos-kos bulanan yang lain akan lebih tinggi. So yang ini bermakna kita nampak walaupun kita gaji banyak, tapi kos bulanan kita kuartal tetap tinggi. So itulah tak bagus secara untuk long term. So let's go kita pergi chart. So untuk data-data ni anda boleh tengok di economy.com. So ini yang data yang tengokkan. Kalau ikutkan semalam kita ada first, kita tengoklah non payroll daripada 283 current
expectation drop dengan sebab apa kita expectation sampai 200k drop, disebabkan inflation yang dropping dan juga interest rate yang drop daripada Fed yang buat. Tapi mendapat data yang bullish di Fed yang bagi itu tak align dengan apa keadaan ekonomi semasa. Tengok John non-payroll still lagi meningkat daripada 200 ke 263, expected turun tapi turun sikit saja, bukan turun sampai 200k. Kemudian tengok unemployment rate kalau still sama. Kemudian payroll semalam adalah tengokkan payroll yang atas sikit. So ini average hour 0.6 ke 5, antara expected 0.3, 0.6, 46, dapat 51. So macam cakap ni senang cerita adalah semua kata gaji meningkat. So ini ada kita ada purchasing power dalam tangan. Bila purchasing power dalam tangan, apa yang berlaku, kita akan more buying. Harga mahal pun kita tak rasa. So ini apa yang berlaku dalam ekonomi secara secara spesifiknya adalah ini adalah tak bagus. Sebab apa? Ini indikator menunjukkan walaupun ada kejatuhan inflation di US, tapi apa yang kata itu adalah hanya data yang tak support apa yang berlaku currently. So apa-apa kita akan tengok monitor time by time. So apa ini adalah data yang align, meaning kita jangkakan next drop untuk akan ada major drop akan berlaku lagi sekiranya. Sebab apa? Fed perlu increasekan dia punya tightening dalam market. So bila tightening market, dia akan naik lagi interest. Naik interest apa berlaku, US dollar akan terus trending, dollar trending. Apa berlaku, aset-aset seperti gold dan aset-aset lain akan juga terus melakukan dropping. So let's go, kita pergi ke chart. So pertama kita akan pergi ke chart dulu, iaitu chart yang tengoklah dari Bitcoin. So Bitcoin currently ini dah pun sampai target. So yang ni dah sampai kita akan delete kan, kita tak nak monitor banyak. So currently apa yang kita monitor adalah ini 17.1 dan 16.7. So break mana-mana ini kena break atas. So pun kita tengok price currently sedang melakukan kenaikan ni. So ini kita nampak seperti pergerakan channel. So tu ada tailline ni. So tailline ni kita boleh draw sebagai channel. Dan high ini sebenarnya kita nampak pergerakan yang ini. So meaning untuk pergerakan currently kita tengok Bitcoin sedang follow apa channel ni, dan ini channel lah membentuk apa? Inilah channel aku kata bull bear trap, bukan bear trap. Yes, bear trap. Aku nak panggil bear flag. Okey, bear flag di mana price of breaking ni kita akan ambil ni, high ini dan low ini, point of breaking dengan akan price kembali balik. Price berkat ke bawah, kita akan jangka kalau ada berlaku kenaikan sampai ke kawasan 17 dan price tu boleh drop balik ke kawasan ini. Dan seperti mana juga kan, so kini kita drop di kawasan ini, kita ada 1, 2, 3 point, dan kita ada aku kata last defend di kawasan ini, dan breakout juga yang ni kita akan jangkakan price akan more drop dan massive drop ke kawasan almost ke next support adalah di kawasan 13.1k. So apapun untuk short term akan ada possible akan berlaku lagi kenaikan. Dengan keadaan RSI pun nampak ada untuk short term melakukan kenaikan, iaitu kita tengok RSI berada di atas 50 dan stop RSI berada oversold. So meaning momentum untuk naik tu ada. So naik untuk ada pun tak tinggi sebab apa, RSI dah pun hampir overbought. So meaning ada possible untuk price sampai lagi ke kawasan atas ini dalam range kawasan support ini, iaitu break 17.1 ke 17.6 sebelum kita berlaku huge rejection. Dan sekiranya berlaku huge rejection ni adalah possible untuk kita dapat ke price bawah. Tapi sekiranya unless kita break ke atas ni, baru kita akan ada lagi aku kata more bullish untuk naik ke 18.6. So pun untuk major lah, adakah price boleh naik? Yes, price boleh naik. Sebab apa? Untuk kita ada lagi kuarter channel yang besar ini, iaitu pada middle channel ni price boleh naik lagi sampai kawasan ni, iaitu dengan Fibonacci last high, last low, dan kita akan ada resistance di kawasan ni. So inilah kawasan yang boleh regain untuk short term untuk di Bitcoin untuk current time. So pun menyebabkan zone jangkakan kita udah bottom bulan 12 dan bulan 1 ni antara 15 hari bulan ke 15 bulan 1. Sebab apa? Dua lagi data penting, iaitu data untuk fully bulan 12. Kita akan data CPI dan juga inflation rate. Kita akan tengok macam mana reaction Fed. Sebab apa? Data yang malam tadi kita dapat job earning tak bagus. So meaning bila job earning tak bagus tu, meaning bermakna Fed perlu tightening lagi market. Bila tightening market, apa yang berlaku, kita akan nampak akan ada lagi kenaikan inflation dan kenaikan interest rate untuk fight inflation. So untuk current time adalah kita tengok adalah dolar sedang melakukan dropping disebabkan data yang lepas, data awal minggu lepas. Sebab apa? Kita ada kejatuhan dengan inflation drop dan interest rate drop. Lepas tu tengok ada apa DSY naik.
DSY drop. So currently DSY sedang follow kita punya tracking ataupun arah market. Price dah touch kawasan ni. So sama ada breakout bawah ni tak, kita akan monitorkan. Kalau breakout bawah ni, kita juga akan boleh hit di kawasan ini. Dan kawasan ini adalah major. Sama ada kita ada huge bounce balik ke atas ataupun breakout bawah. Kalau breakout bawah, aku akan ada more kenaikan untuk di Bitcoin. Adakah naik terus untuk ke dalam quarter high? Tak. Bagi Zul cakap inilah quarter line penting sebab menyebabkan kita jangkakan masih lagi quarter ekonomi masih lagi baik dengan apa data-data yang kita pergi. So meaning interest rate akan teruskan dinaikkan. So meaning kita jangkakan untuk DSY akan possible buat sawi atau posisi akan melakukan rebound balik ke atas. Rebound untuk ke atas itu akan menyebabkan aset-aset lain melakukan dropping, sama juga seperti di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart lain. So Bitcoin sudah, apa yang berlaku Bitcoin sudah terangkan ke mana ke arah pergerakan market dan apakah possible yang berlaku. So first kita akan tengokkan apa yang menarik adalah DSY. So nak tengokkan DSY. So DSY bukan DSY, S&P 500. S&P 500 dah pun berlaku rejection daripada point ini. So dah berlaku rejection, apa bermakna ini ialah kita nampakkan dengan efek news malam. So kita ada channel ni, kita ada Wish dah berlaku huge rejection. So adakah kita akan berlaku huge rejection lagi? So berdasarkan ini ada possible berlaku huge rejection balik untuk lead another lower, dan another lower tu indikator menunjukkan DSY akan melakukan kenaikan seperti mana dikatakan. Jadi dengan data tadi untuk long term, Fed perlu naikkan lagi interest rate untuk cover inflation. So minimum bila dolar naik, S&P 500 akan drop. So align dengan di Bitcoin juga. Bitcoin ada menunjukkan data untuk melakukan dropping. So semua data-data ni penting untuk kita monitor time by time. So ada 3 monitor chart penting. Kalau anda tak kisahlah anda aku kata invest mana-mana pun, kalau dalam crypto kita perlu monitor S&P 500, DSY dollar dan juga Bitcoin secara khususnya. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen jap untuk semalam. So tengok ada tak yang buat request. So tengok WhatsApp, boleh tengok loop USDT. Loop nanti tu akan tengokkan. Kemudian okay. First, kita akan tengok loop tu. Ada satu request malam, loop USDT. Sebelum tu pergi ke chart yang lain. LOOP USDT. Loop USDT. Tak salah aku yang ni. Salah tulis kejap. Loop. LOOP USDT. LOPP ke LOOP? LOOP USDT. So kat mana kau tengok ni? Right, jap, you tanya ni loop, coin apa loop tu? Kita tengokkan jap. LOOP. So yang ini kita akan tengokkan market. Tak salah tu yang ni, market kat mana? Market dekat PancakeSwap. So nak tengok ni susah sikit. Sebab apa kalau ikutkan kat sini tak ada dalam yang ni. So meaning kita perlu pergi ke chart yang lain, iaitu chart yang ni. Anda perlu buka yang ni. So buka yang ni, nanti tu akan cuba bukakan. Kalau support kita akan be max lah. Kita akan max. Kita akan pergi max. So kalau nak buka ni maknanya kita akan tunggu sikit. So chart yang ini. So nak pergi ni, kita akan perlu buka ni lah. Untuk dip. Alright, untuk kita pergi daily. Kita pergi daily aja. Cuma kat sini tu tak boleh nak buat detail sangat sebab apa jauh nak kita trending view pun tak ada. So first kita akan tengok chart itu daripada opening naik. So ikutkan ini daripada high ini, low ini, high ini, price berada di Fibonacci. Tak percaya anda tarik saja Fibonacci daripada low ini to high ini to daily akan dapat support. So currently bermain di kawasan support. So ini still lagi pergerakan coin ini cantik dan kuasa murah je, 0.2 sen. So kalau anda kaji fundamental dah cantik, consider good buy untuk long term. So itulah untuk base. So tak dapat nak buat detail sebab untuk lukis sebab apa kat ini kat mat, dia akan ambil masa sikit lah. So back untuk di chart kita akan pergi ke tu nak pergi tengok ni adalah AVAX dan juga beberapa AVAX naik 5% semalam. So kita tengok lah, lama kita tak tinjau AVAX. So AVAX kita akan tengokkan AVAX apa yang berlaku di AVAX semalam. So AVAX USD, so apa yang berlaku inilah di 4 hours. So akan tengokkan di daily sekejap. So currently adalah last punya analysis. So last adalah di mana kita breakout ini, drop bawah. Kemudian kita akan tengok triangle ini
breakout journey untuk ke kawasan $4. So still lagi kita punya target 98% untuk dropping. 95 akan berada di kawasan $7. Kawasan di $3 adalah kawasan untuk 98%. Tu ada possible boleh berlaku sebab apa kita dalam channel dan price ini still lagi ongoing untuk movement belum sampai lagi target power breaking. Tu price adalah menuju kawasan ni. So untuk di AVAX ada lagi dropping. So possible akan kita nampak next event untuk dalam kripto ada possible mungkin ada another exchange drop ke, another intercollect mungkin Coinbase ataupun mungkin kuartal engine lain ataupun mungkin akan ada beberapa news yang lain. News yang kita boleh monitor currently adalah macam ada ganti ada yang nanti ni. Okey, yang ni Bitcoin total hash rate slight lower in December as BTC miner struggle for profit. So apa maksud ini? So meaning ini akan push untuk miner ni akan jual lagi Bitcoin dia. Sebab apa? Tak nak kena jual juga Bitcoin untuk akan support cost kata operation. So ini yang kata possible boleh berlaku akan ada huge ataupun collapse atau mungkin akan ada miner yang bankrupt ke apa. Macam itulah ini dia terpaksa jualkan Bitcoin dia. So penjualan yang banyak itu akan menyebabkan price dropping lagi. So itu ada yang kata possible news dan current semasa yang perlu kita monitor juga. So let's go kita pergi chat tu AVAX tadi. Inilah pergerakan dia currently dah drop below. Kita dah key level kita di kawasan ni. Seperti mana dia Bitcoin dah drop below. So meaning adalah expected lower buat naik kenaikan ni. Break $14, yes kita boleh kena naik balik. Tapi jangkakan kalau berlaku rejection 14 adalah next drop adalah di kawasan mana-mana kawasan target ni. So align dengan target untuk Bitcoin ada possible last drop untuk bulan 12 dan 21 ni untuk bottom. So meaning untuk altcoin pun ada possible last drop sebelum dia beli gain. Dan breakout sini tu tak tekan dia akan naik terus nanti. Tak, tu jangkakan dia akan sideways saja dalam kawasan ini. So adalah good untuk di sell. So inilah good opportunity. Kalau dapat kita buy, kalau termiss pun tak ada masalah. Kita akan ada masa dalam 2 tahun untuk sideways lagi. Almost dalam mahal sikit, tapi lah good peluang untuk anda buy at least 50% daripada anda punya target ataupun anda nak all in terus pun di kawasan ni pun boleh, tapi make sure anda invest duit anda expectation kan boleh loss. So untuk di chart AVAX, so nak pergi chart lain tak? So tu tak pergi chart lain ni sebab apa? Tu nak terang ke lebih Bitcoin sebab apa di Bitcoin juga tu tahu mungkin ada yang takut terlepas buy bottom. So yang ini tu akan terangkan sekiranya kita terlepas bottom, katakan price tiba-tiba terus melakukan kenaikan dan terus sideways di kawasan ni. So apa yang takut? So meaning kita dah terlepas bottom. So untuk suggestion still lagi ada possible bottom dengan data-data yang tu sharekan tadi. So meaning sekiranya kita andaikan sekiranya kita miss bottom ataupun zone telah miss bottom. So price dah melakukan kenaikan dan bulan 2, bulan 1 price above ni. Apa yang tu buat? So tempatlah Zul akan buy saja di kawasan ni disebabkan apa Zul boleh buy walaupun kita termiss bottom, still kita buy harga murah disebabkan apa? Dia akan pergikan 4 year circle. 4 year circle adalah yang ni akan tunjukkan di daily. So kita tengok macam mana sebaik saja Bitcoin berada above dia punya low ataupun bottom, price akan buat sideways. Kemudian kita akan tengok data-data lepas sama juga kita akan tengok kat sini. So whatever Bitcoin, contoh andaikan kita termiss bottom, anda termiss bottom dan price tiba-tiba naik dengan drastik dan ada FOMO. Jangan FOMO, jangan risau, kita akan create bullish channel dan break bullish channel ni berlaku rejection inilah yang kita nak buy betul-betul. Sebab apa? Kita tahu market dah lower dan buat pergerakan naik dan ini adalah movement yang paling penting. Ini adalah mesti buy, must buy untuk siapa-siapa untuk jangkakan next sebulan iaitu 2021. So sama juga untuk di tahun ni ataupun circle kali ni pergerakan yang sama, cuma kita expectation kan akan ada last bottom baru naik. So kali ni kita almost berada di kawasan ni, sama juga di kawasan kuartal di price market lah currently kita berada di kawasan ni. So kita jangkakan ada sikit lagi drop sebelum kita melakukan kenaikan. So inilah possible untuk kita akan grab sebanyak boleh yang boleh dapat. Kemudian sekiranya miss, tak ada masalah, kita akan dapat satu lagi kawasan yang best untuk buy. Kalau apa sampai kawasan ni berlaku rejection inilah yang kita nak buy betul-betul. Sebab apa? Tahun 2025 kita akan start buran breakout, kita akan price breakout, kita akan melakukan huge pump untuk tahun 25 seperti mana tahun 21 2017 adalah bulan untuk dalam kripto. So guys, jangan panik, jangan risau pun. Yang penting kali ni DCA saja. So yang penting kali adalah yang kita nak tunggu data aja. Tunggu data adakah kita akan dapat rezeki bottom lagi untuk Bitcoin dalam kawasan 10k. Kalau dapat alhamdulillah dia akan grab buy sebanyak boleh untuk bukan saja Bitcoin ni dia akan buy kuartal
seberapa banyak boleh juga. Tapi yang pentingnya tu nak buy altcoin. Sebab altcoin ni akan drop 98 ke 95-98%. So tu akan buy altcoin dulu. Kemudian Bitcoin tak apalah. Bitcoin tu termis pun tak apa. Tu akan buy sedikit. Kemudian sebaik saja drop di kawasan nanti. Macam juga akan kita ada high dan drop lower ni. Dan kat sini baru Zul akan fokus buy Bitcoin. Untuk dip ataupun last bottom untuk Bitcoin ni, Zul mau target untuk buy di altcoin. Sebab apa? Altcoin masa tu 98%. Contoh di Matic 6 sen, Phantom 6 sen, Cardano 5 sen, Cardano 10 sen. Sorry, Cardano berapa? Nanti tu akan tengok balik. Cardano jatuh dalam 20 sen. 20 sen. 6 sen. Ada boleh dapat 6 sen. 18 sen ke 6 sen. So, sebab juga untuk dip ataupun last bottom di Bitcoin adalah Zul more excited nak beli altcoin. Kemudian Bitcoin tak masalah. Zul akan terlepas sikit. Yes, bukanlah Zul tak buy. Zul akan buy. Cuma Zul tak buy heavily sangat di Bitcoin. Sebab apa? Dana tu Zul more suntik kepada untuk altcoin. Kemudian Bitcoin nanti Zul akan buy cara monthly 2 tahun lagi, iaitu 23-24. Sideway dalam kawasan ni pergerakan antara 26k ke 15k. Possible kita punya sideway untuk tahun 23-24. Dan itulah kawasan Zul akan buy Bitcoin sebanyak boleh. Dan juga beberapa altcoin yang lain sekiranya tu nampak menarik untuk buy. So guys, rasa itu saja untuk analisis pagi ni. So data untuk hari ni, untuk semalam, iaitu kita nampak yang ni data earning job report yang kata agresif ataupun rate. Walaupun berlaku peningkatan untuk kita memang gaji tinggi, tapi juga kan siapa rasa gaji dia tinggi pun tapi kos bulanan meningkat. So adakah bagus? Tak bagus kan. So itu yang kata kita untuk secara ekonomi untuk dalam negara ni adalah tak bagus lah. So itulah data-datanya, meaning untuk apa yang Fed buatkan minggu lepas dengan kenaikan itu adalah tak align dengan adakah dia lagging. So kita akan tengokkan data tu, tapi mostly tengokkan dengan data ini sekiranya Fed tak tightening dalam market, meaning apa tu tak tightening, tak naikkan interest, ini akan terus berlaku dan berlaku inflation akan terus melakukan kenaikan. Itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain. So sekiranya anda ada request sebarang coin, type saja di ruangan komen bawah. Nanti Zul akan bacakan dan next review Zul akan review untuk coin anda. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Like and subscribe. Bye bye.